So, topik untuk hari ni adalah shear stress. Okay, shear stress. Topik ni akan cover tentang knowledge of relationship between shear stress, shear strain and modulus of rigidity. Okay, sebelum ni kita ada modulus of elasticity. Okay, lepas ni nanti kamu akan tahu tentang shear modulus. Okay, apa dia modulus ni kita akan tengok nanti. Kita dah tahu modulus of elasticity. Hari ni kita akan tahu tentang modulus of rigidity dan shear modulus. Okay, ada beberapa calculation yang melibatkan sambungan plate. Okay, sambungan plate tu nanti dia akan ada joint, akan ada sambungan dia menggunakan bolt ataupun rivet. Sambung guna skru ataupun sambung guna rivet. So, bila sambung guna skru ataupun rivet, dia akan sambungan tu akan nanti akan berlaku shear stress bila ada load. Selama ada plate tu nanti ditarik. So, bila plate tu nanti ditarik akan menghasilkan shear stress pada bolt dan rivet. Okay. So, ada dua untuk kita faham ni, ada dua benda yang kita kena faham, iaitu shear stress. Okay, simbol dia tau. Okay, kat sini letak simbol tau. Okay, kemudian shear strain, letak simbol kat sini sigma. Okay, shear stress. Ada formula nanti untuk shear stress, ada formula untuk sigma. Formula untuk sigma equal to dt. Apa dia d, apa dia t? Okay, ditunjukkan dalam rajah yang sebelah kanan ya. Rajah ni. Okay, d ni adalah movement dia. T ni dia punya panjang asal dia. Okay, movement arah y. T ni panjang asal dia arah x. Okay, apa dia modulus of rigidity? Okay, ni teori dia. Okay, modulus of rigidity or shear modulus, okay, is the coefficient of elasticity for shearing force. Okay, it is defined as the ratio of shear stress of displacement per unit sample length. Modulus of rigidity can be experimentally determined from the slope of a stress strain curve created during tensile test conducted on a sample of the material. The table below shows an example of modulus of rigidity for some common material. Okay, different material ada dia mempunyai shear modulus yang berbeza lah, tapi ada ada yang lebih kurang sama. Okay, tapi kebanyakan material ni dia punya shear modulus dia berbeza. Okay, ini dalam unit PSI, yang row yang belakang sekali ni dalam unit gigapascal. Okay, ini table ni menunjukkan ada banyak material. Okay, hanya tunjukkan kat sini, sebenarnya ada banyak lagi material. Ini sebahagian sajalah untuk menunjukkan bahawa setiap material akan memberikan shear modulus yang berbeza. Okay, okay, kita tengok kat sini. Okay, ini contoh plate ni, ada dua plate. Plate ni kalau sama, atas dan bawah ni sama, so dia punya modulus of rigidity dia akan sama. Tapi kalau modulus of rigidity dia lain, okay, lain lah. Biasanya sambungan mesti kena sama lah. Plate bawah atas tu, bila plate atas dan bawah sama, modulus of rigidity dia sama. Okay, tapi bukan itu kita nak tengok. Kita nak tengok how to calculate shear force, shear stress. Shear force, bukan shear force, shear stress. Okay, kita nak tengok shear stress. Shear stress macam tadi, okay, unit dia adalah tau. Okay, dia punya simbol dia adalah tau. Okay, huruf T ada ekor-ekor sikit. Okay, okay ni. Okay, tau equal to force. Okay, force ni untuk shear kadang-kadang kita letak P,
Kadang-kadang kita letak F. Kadang-kadang kita letak P, kadang-kadang kita letak F, kadang-kadang kita letak V. Kadang-kadang kita letak V. Kira lah dia P ke, F ke, V ke, dia adalah force. Atas ni mesti force. Over N. Kamu tengok sini N, area. N ni sebenarnya apa? N ni adalah, contoh kat sini sambungan dia adalah sambungan rivet. So N ni ada berapa banyak rivet? So kalau kamu tengok dekat sini pada gambar ni, rivet ni ada berapa? Yang kita tengok rajah ni, rivet ni ada 1. So N ni adalah bilangan dia, bilangan rivet. Kalau sambungan kat sini skru, berapa bilangan skru? Contoh kat sini 1, so N ni adalah 1. N sini adalah 1. Area, area area adalah area. Kamu tengok kat sini ada batang rivet. Ada batang rivet. So batang rivet ni kita kena kira dia punya, bila kita kerat batang ni, area dia berapa. Area batang rivet ni. Area batang rivet ni adalah area kat sini. Tentang N ni tadi, sekali lagi tentang N ni tadi. Pertama adalah bilangan rivet. Kalau kamu tengok sini, bilangan rivet dia adalah 1. Kemudian kita kena tengok dari pandangan yang bawah ni. Ada 2 plate. Bila ada 2 plate, maksudnya ada satu sambungan lah. Sambungan shear. Tengah-tengah ni ada sambungan shear. Akan berlaku shear pada tengah-tengah sambungan tu. Saya nak lukis tempat dia berlakunya shear. Dekat tengah-tengah ni, tengah-tengah ni akan berlaku shear. Sebab plate yang bawah akan ke kanan, plate yang atas ni akan ke kiri. Bila ditarik, so akan berlaku shear pada tempat sambungan ni. Berapa banyak shear? So ada 1. Ada 1 tempat sambungan, 1 rivet. So kat sini 1. Sebab itulah dekat sini ada 1. Sebab itulah kat sini ada 1. Kita tengok pula contoh yang bawah ni, double shear. Double shear. Tau equal to force over area, tapi ada N berapa? Pertama kita tengok rivet ni ada berapa? 1. Ada 1 rivet. Tapi ada 2 shear. Shear tu kat mana? Kat mana berlaku shear? Plate yang tengah-tengah ni ditarik, dia akan pergi sebelah kanan. Dia akan menghasilkan shear kepada plate atas dan juga plate yang sebelah bawah. Dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan shear. Dia akan menghasilkan shear dekat atas satu. Bila dia tempat dia sambung dengan plate atas, dan satu lagi shear akan berlaku dekat bawah. Ada 2 tempat shear, ada 1 rivet. Maksudnya ada 2 kali 1. N dia adalah 2 kali 1. Sini N dia adalah 2. 2 kali 1, 2 kan? Kalau rivet ni ada 2 biji,
Okey, kiri kat sini satu, ada dua kat sini dan juga kat sini. So maksudnya 2 kali 2 lah, 4. Okey, and dia adalah 4. Contoh yang kalau atas ni, kalau rivet dia ada 2, maksudnya 2 kali 1 and dia adalah 2. Okey. Tu bagaimana kita nak kira n. Okey. Ni contoh ni ada satu rivet, ada dua tempat sambungan plate. Plate ni ada 3, jadi sambungan atas 1, sambungan yang bawah 1. Tempat dia menghasilkan shear ni ada 2 kali 1 rivet, jadi adalah 2, and dia adalah 2. Waktu kita masukkan kat sini 2. Area sama juga. Area ni adalah area batang rivet ni berapa. Bila kamu kerat batang rivet tu, kamu akan dapat, kamu kira lah dia punya berapa area untuk batang rivet tu. Okay, bila dikerat. Okay, bila dikerat. Okay, kalau dia petak, lebar B darab D je lah. Okay, B darab D. Okay, ni dia punya formula dia. Okay, ini adalah dia punya formula. Okay, nanti kita akan tengok dia punya contoh. Okay, ini formula. Okay, N ni macam saya sebutkan tadi lah, satu rivet kali tempat sambungan dia ada 1, so 1 kali 1, 1. Tapi kalau rivet ni ada 2, tempat sambungan 1, so 1 kali 2, and dia adalah 2. Sama juga dengan double shear. Ini saya ulang. Rivet 1, tempat sambungan plate ni akan menghasilkan shear dekat 2 tempat, atas dan bawah. So 2 kali 1 rivet, dia punya end dia ada 2. Tapi kalau rivet ni kalau ada 2, so kamu kena darabkan lah. Kena darabkan 2 darab 2, 4. 2 darab 2, 4. So end dia adalah 4. Darab dia dalam rivet. Untuk rectangular, B darab D. Untuk circle, pi D kuasa 24 lah. Itu formula untuk area. Kita tengok next. Kalau macam ni contoh nampak sangat dia rivet lah. Tapi sambungan ni boleh jadi bolted joint ataupun rivet. Kalau bolted joint pun sama. Bolted joint ni cuma dia screw je lah, tapi dia punya shear, calculation shear dia sama saja, menggunakan formula yang sama. Menggunakan formula yang sama. Tapi biasanya kalau rivet ni menggunakan aluminium, kalau bolted joint ni biasanya besi. Macam tu beza dia. How to calculate the shear, sama saja. Sama saja. Contoh macam kat sini, kalau nak kira end dia, ada 2 bolted, ada 2 bolt. So shear dia ada satu saja. Sebab plate atas dengan plate bawah, so ada satu tempat shear, ada 2 bolt. So 1 kali 2, so nilai end dia adalah 2. Kalau yang bawah ni, kalau yang bawah ni, ada berapa? Sebenarnya dia tak sambung yang bawah ni. Tak sambung. Dia tarik berapa kat sini. Sebelah kanan pun tarik. So kat sini ada 4. Kemudian tempat shear dia ada satu atas, satu bawah. Jadi darab je lah. Darab. Tapi darab 2 sebab dia putus kat sini. Dia tak sambung. Ini dia sebelah sana kan, kalau nampak kat sini. Kat sini ada putus sikit. Bulat ni ada putus. So kita kira sebelah. Sebelah tu 2, sebelah tu 2. Jadi 2 tempat sambungan, 2 bolt, 2 kali 2, 4. And dia 4. Kalau macam ni 1. Tempat berlaku shear ni sebenarnya akan berlaku macam ni lah.
Tempat yang berlaku shear ni sebenarnya akan berlaku begini. Tempat yang berlaku shear ni sebenarnya akan berlaku begini. Plate plate yang bawah akan ditarik ke kanan, plate yang atas akan ditarik ke kiri. So rivet ataupun bolt akan berlaku beginilah. Dia akan shear pada tempat sambungan plate tu. Kita perlukan area batang rivet ni ataupun batang bolt ni. Area mana? Area inilah, area kawasan area kawasan ni contoh area kawasan ni, atas ni, permukaan atas ni. Area batang rivet ni. Tu yang kena kira. Atas ni. Shear modulus ataupun modulus of rigidity tadi. Macam mana nak tahu modulus of rigidity? Nak tahu modulus of rigidity ni kena buat testing lah. Kena buat testing. Satu objek ni kena melekat pada satu lantai. Contoh macam ni, A ni ada permukaan lantai, so dia keluar daripada satu tempat. Panjang objek ni tadi, contoh objek ni rectangular lah. Objek ni rectangular. Size area dia size A ni lah. Size A ni adalah size area batang ni. Kemudian kenakan daya atau tolak dia ke kanan. Tolak ke kanan dengan daya F. Dengan daya F tu berapa banyak dia move. Ada berlaku deformation. So berlaku perubahan bentuk. Jarak dia daripada kedudukan asal ke kedudukan yang baru ni berapa. Ambil jarak ni. Kemudian bahagikan dengan L. Perbezaan X, perbezaan arah ni, ada perbezaan sikit. Bila kamu tolak, dia akan berubah sikit. Deflection X ni bahagikan dengan L, itu kamu akan dapat strain. Kamu akan dapat strain. Ni ni bahagikan dengan L ni. Ini bahagi ni, atas ni yang segitiga X bagi dengan L ni, kamu akan dapat strain. Untuk kira stress pula, F force bahagikan dengan area. Force bahagi dengan area, kamu dapat stress. Force F bahagi dengan area A, kamu dapat stress. Dapat stress tadi, dah dapat strain. Stress bahagi dengan strain, kamu akan dapat shear modulus ataupun modulus of rigidity. Ataupun kita kenal tadi sebagai modulus of rigidity. Ini kena testing. Also called as modulus of rigidity. Macam mana nak kira? Macam eksperimen ni lah, buat dengan cara eksperimen macam ni. Ini lagi satu contoh gambar macam mana eksperimen nak kira modulus of rigidity. Tapi kita tak buat lah. Ini untuk knowledge saja, bagaimana nak tahu modulus of rigidity. Ini kaedah dia. Kita tengok kepada problem. Problem 115. What force is required to punch a 20mm diameter hole? 20mm diameter hole ni maksudnya bulat lah. Dia punya cross section area dia bulat.
in a plate that is 25 millimeter thick. Okay, the shear strength is 350 meganewton per meter square. Okay, satu soalan. Okay, the resisting area is shaded area along the perimeter and the shear force V. Again, yang kita kena tahu ni force F, P ataupun V sama je, yang penting dia force. Kita kena bezakan dia. Okay. Cuma kadang-kadang V ni dia lebih kepada shear force. Punching force ni kita letak dia sebagai P, yang macam dia tuliskan kat sini, punching force P. Okay, macam mana nak kira? Apa dia nak tadi? Okay, apa dia nak? Okay, dia nak nilai punching. Dia nak nilai punching ni, to punch required force. Okay, force is required to punch. Okay, ni ataupun punching force kat sini. So V berapa? Okay, V berapa? Dia bagi shear strength. Dia bagi shear strength. Maksudnya kat sini diberi nilai tau. Okay, shear stress. Okay, dia beri nilai, kalau kat sini nilai tau yang kecil ni. Macam mana nak tunjuk ni? Diberi nilai, okay, nilai tau ni diberi. Okay, nilai tau yang dalam ni diberi berapa? 350. Okay. Kemudian apa lagi yang kita nak tahu? Okay, kita nak tahu dia punya area. Okay, kita nak tahu dia punya area. Berapa area? Okay, dah diberi kat sini 20 mm. So area dia, area puncher ni lah tadi. Okay, area puncher tadi, lubang ni dengan ketebalan dia, darab dengan ketebalan. Okay, ini untuk kawasan ni. Okay, mana? Itu unit, itu nilai shear stress. Unit dia memang macam tu lah. Bukan, dia yang M tu merujuk kepada mega, N ni merujuk kepada Newton per mega apa dia? Okey. Kat sini nilai dia meter square kan. Ini mega, sini meter square kan. Kalau kamu tukar kepada Newton per millimeter kuasa 2, berapa nilai dia? Okey. Yang ni, nilai ni tukar kepada Newton per millimeter kuasa 2. Kalau kita tukar kepada Newton per millimeter kuasa 2, ini nak tukar kepada Newton per millimeter kuasa 2. Okay, apa hasil dia? Kalau kita tukar, dia akan dapat
350. Faham tak? Ini tukar kepada unit ini, tukar kepada unit ini, dia akan dapat sama. Okay, sebab apa? Mega meter. Sini mega dah tak ada, tapi sini milimeter. Okay, macam mana dia terjadi? Okay, ni akan bersamaan dengan 350 okay, kali 10 kuasa 6. 10 kuasa 6. 10 kuasa 6 Newton per kat sini. Okay, per kat sini. Ataupun per ni dia bersamaan dengan bahagi lah. Bahagi Newton sekejap, saya kena rapatkan dulu ni paragraf. Okay, bahagi dengan okay, meter meter kuasa 2. Betul? Kalau meter kat sini kamu tukar kepada milimeter, apa yang jadi? Meter tukar kepada milimeter, dia akan jadi, kamu kena letak kat depan dia 1 darab 10 kuasa 6 milimeter. Nampak tak kat sini? Dah nampak belum kat sini? Ini 10 kuasa 6, 10 kuasa 6, 10 kuasa 6. Jadi bila kita singkirkan dia, dia akan menjadi benda yang sama. Bukan kita simply mudah-mudah aja kita singkirkan. Okay, yang ni adalah bersamaan. Okay, okay, ini tadi bersamaan dengan 350 Newton per milimeter kuasa 2. Okay, sebab tu yang 20 ni dia tak tukar, sebab dia pakai milimeter. Okay, ni dia pakai yang ini sekarang, Newton per milimeter. Okay, thickness jadi dalam mm dia tak tukar. Okay, sebab nanti milimeter bahagi dengan milimeter, dia akan cancel down. Tapi kalau kamu nak pakai yang depan ni boleh, tapi ya unit dia kamu yang 20 mm ni pun kena tukar kepada meter juga. Okay, unit 20 mm ni semua kena tukar kepada meter. Okay, jadi sama ada kamu nak tukar kepada meter ataupun kamu nak tukar kepada milimeter. Okay, itu saja. Okay, macam ni contoh soalan ni, dia tukar kepada milimeter. So bila dia tukar kepada milimeter, inilah hasil dia. Tapi kamu nampak macam tak ada perbezaan. Ni 350, ni pun 350. Sebenarnya ada perbezaan. Mega dengan meter tukar kepada milimeter, dia akan cancel down sebab 10 kuasa 6 bahagi dengan 10 kuasa 6. Okay, bersamaan 1. 350 kali dengan 1 bersamaan 350 juga. Okay, nampak sama. Tapi tak sama. Sebelah ni dah milimeter. Sebelah yang asal dia meter, tapi ada mega newton. Okay, yang last dia tukar, tak ada mega, tapi unit belakang ni dah milimeter. Okay, kemudian dia ambil kah sindah mm, unit
unit dalam rajah ni pun mm. So okey lah, boleh teruskan. Okey, tau ni 350 Newton per milimeter. Ni 350 yang bawah ni 350 Newton per milimeter. 20 ni pun milimeter, 25 tu ni pun milimeter. Okey. Okay. Dan buat teruskan calculation, dapatlah nilai P. Okay. Dapatlah nilai P. Okay. Masa dia 549.8 kN. Okay, kita tengok pula contoh 116. As in figure 1-11C, a hole is to be punched out of a plate having shearing strength of 40 KSI. Okay. The compressive stress is the punch is limited to 50 KSI. Okay. First, compute the maximum thickness of plate in which a hole 2.5 inches in diameter can be punched. If the plate is 0.25 inch thick, determine the diameter of the smallest hole that can be punched. Okay, ni sama juga, dia nak P tadi. Okay, dia nak P, cuma area dia apa ni, circular lah, bulat. Okay, bulat. So bulat menggunakan area bulat lah. Berapa dia punya thickness, dia pakai inch. So semua kena tukar kepada inch. Okay. Okay, 50 maksimum dia. Okay, ni maksimum dia. Okay, ada dua benda kamu kira, satu 50, satu lagi 40. Okay. So yang 50 ni untuk kira punching dia. Yang 50 ni ambil untuk kira punching dia. Yang 40 ni untuk kira dia punya shear stress dia, untuk kira shearing strength dia. Okay, ni 40. Ini untuk kira punch dia. Okay, 50 ni untuk kira punch. So untuk kira punch, P equal to stress multiply with A, area. Okay, so stress dia 50, area dia kena kira lah, pi D kuasa 24, D dia 2.5, pi D kuasa 2, 2.5 kuasa 2 bahagi 4, ni 1/4 ni bahagi 4 lah. Ok, ni untuk kira area belakang ni. Yang 50 ni adalah dia punya shearing, dia punya compressive strength, compressive stress. Ini kamu tengok simbol dia pun stress. Ok, so bila kira tu dapatlah, masukkan saja, macam saya cakap lah. Ini part 1 ni dia hanya menggunakan formula saja, simple saja. Jadi masukkan dalam formula P, compressive stress dah diberi tadi 50. Okay, area kira dia punya berapa, dia punya diameter batang, batang tadi 2.5 inci. So masukkan, kirakan area, kirakan area darabkan dengan compressive stress 50. So dapatlah 78.125. Ni nilai pi dia tak darab terus. Okay, dia biar dalam bentuk pi, keeps. Kalau kamu nak kira nanti darabkan dengan pi pun tak ada masalah. Okay, tapi nilai depan ni akan lain lah. Kamu dah darab dengan pi dengan kamu tak darab dengan pi. Okay, sama dengan keeps. Keeps ni kalau kita punya unit SI, dia bersamaan dengan Newton lah, Newton, kilonewton macam tu. Okay, cuma ni British punya, dia pakai keep, dia pakai pakai apa tu, pound, okay, PSI dan sebagainya. Okay. Okay, yang kedua kita nak kira shearing strength on plate. Okay, kita gunakan rumus yang shear strength ni. Okay, tau equal to V over A. Tapi kita nak cari V, so V over A, V bahagi A, yang bahagi bila pindah seberang sama dengan kat sini, bila pindah seberang jadi tau tu darabkan dengan A. Kalau formula asal dia tu
Okay. Tau sama dengan tau sama dengan V bahagi A. Okay, ni formula asal dia. Okay, tau equal to V over A. Jadi V over A, A ni kan bahagi. Jadi bila pindah seberang, A darab dengan T sama dengan V. Okay, inilah yang berlaku dekat sini. Okay, okay, V equal to P. Sebab dia force sama ni, force nya sama. Okay, P tadi kamu ambil balik semula, yang dekat puncher tadi. P untuk punching tadi saya masukkan 78125 darab dengan pi. Okay, kalau kamu dah darab siap-siap tadi, masukkan saja terus unit yang dah siap darab dengan pi. Sama dengan 40. 40 ni tadi shearing strength. Okay, shearing strength ni diberi dalam soalan kat sini tadi. Okay, shearing strength. Okay, shearing strength. Okay, 40. So darabkan dengan pi 2.5 T. Okay, T dia nak tebal kan tadi. So T ni kita letaklah satu angka. Dia nak diameter. Dia nak diameter of the smallest can be punched. So dia letak T dulu, baru dapat tebal dia. Plate ni kat sini. Okay, 0.5 T darab dengan T dia punya area, dia punya untuk lubang ni lah, untuk lubang ni macam atas ni juga tadi. Okay, yang atas ni 20 darab dengan 25. Okay, 20 diameter. Okay, yang akan punch tu tebal dia akan sama dengan dia punya tip dia. Okay, ni yang akan punch, yang akan duduk dalam plate tu akan sama dengan tebal plate. Okay, akan sama dengan tebal plate. Okay, yang akan punch sebab yang akan punch tu dia duduk dalam plate. Okay, dia akan sama tebal lah. Okay, dapat 0.781 inch. Okay, kemudian baru kita kira dia punya diameter. Okay, ambil semula formula yang asal ni tadi. Okay, kat sini ada formula area. So kat sini baru kita kira dia punya diameter. Area ni sebab dia bulat tadi, so pi d kuasa 2/4. So kita nak d tu. Okay, kita nak nilai d tu. Kat sini d ni yang kita nak cari. P kita dah tahu. Okay, masukkan aja P 12.5. Kira terus. Okay, ni tadi ambil kat sini tadi nilai P tadi ataupun nilai V ambil kat sini bersamaan dengan P ada 2 78.125 dengan 12.5 pi d kuasa 2. Okay, ambil kan. So kita nak D ni. Okay, D ada dua tempat, sebelah kiri dan sebelah kanan. Tinggalkan D saja. Okay, tinggalkan D saja, susun semula. Ini dia dah simplify terus dapat nilai D. Tak boleh kalau kamu mungkin macam mana kan, sebab ni ada D, kat sini ada D, kita nak D saja. So tinggalkan D saja. Okay, kena panjangkan sikit lah dia punya calculation dia, supaya dalam apa ni, dalam formula ni nanti tinggal D saja. Okay, tinggal D saja. So dapat 0.8. Okay, D saja. So D kuasa 2, sini D kuasa 2 bahagi dengan D, tinggal satu saja D. Okay, kalau saya boleh tulis balik kat sini, bawa ke bawah ni, saya tulis balik lah untuk kefahaman. So 12.5 pi
pi saya kena insert simbol. Insert simbol pi. Okey, pi d sama dengan 40. Okey, pi pun ada dua, kiri dan kanan, so pi ni pun boleh cancel down juga. Okey, pi d ni pi d kuasa 2, so tinggal d saja kat sini. Ni pi d hilang, so kat sini tinggal 1d lah, sebab d ni kat sini ada 2, so darab dengan 0.25. Okey, tinggal d saja. 40 darab dengan 0.25 berapa? Jadi d sama dengan D sama dengan, saya tak kira, kamu mungkin boleh kira lah, 0.25 bahagi dengan 12.5. Bahagi dengan 12.5. Okey. Okey, baru dah dapat D 0.8 inch. Okey, ni step dia lah macam mana tukar tadi. Okey, pi D, kat sini pun pi D, cuma D kuasa 2. Jadi bila ada kuasa 2, D1 akan tertinggal lah sebelah kiri. Okey, yang sebelah kanan habis cancel down. Kalau bila pindah seberang, dia akan jadi bahagi. Pi D kuasa 2 bahagi dengan pi D, so tinggal D saja. Okey. So 12.5 pun pindah seberang jadi bahagi. Jadi 40 darab dengan 0.25 bagi dengan 12.5, dapatlah 0.8 inch. Okey. Okey, yang seterusnya 567. Okey, example 567. Okay, a timber beam 80mm wide by 160mm high is subjected to a vertical shear V 40 kN. Determine the shearing stress developed at layer 20mm apart from the top to bottom of the section. Okay. Okay, faham betul-betul. Bila objek disusun macam gini, macam ada 8. Okay, bila kita susun panjang sambungan ni objek 1, objek 2, ada 8 layer, ada 8 layer, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, bila disusun 8 macam ni, okey, dia ada center dia. Okey, dia ada center dia. Center ni kita panggil dia neutral axis, macam kita buat bending stress lah. Center dia kita panggil neutral axis. So everything akan dikira daripada center ni. Okay, semua akan dikira daripada center ni. Center ni 4, 3, 2, 1. So daripada center 4, 3, 2, 1. Jadi ada 4 sebelah atas, ada 4 sebelah bawah. Jadi objek yang keempat ni, dia punya centroid dia, okay, sekarang ni neutral axis kat sini. So objek yang keempat ni, dia punya centroid dia adalah di tengah-tengah objek 4. Jadi objek 4 ni tinggi dia 20. Kalau tinggi dia 20, kalau di tengah-tengah maksudnya 20 bahagi 2, 10. Okey, 10. Objek yang ketiga, bawah pertama, objek yang ketiga neutral axis kat sini, tengah-tengah ni. So ada 20, kamu kena campur terus 20. Kemudian tebal objek yang ketiga ni juga 20. 20 bahagi 2 untuk dapatkan tengah, 20 bahagi 2. Jadi 10 campur semula dengan objek yang keempat, tinggi objek yang keempat 20. Jadi 10 campur 20, 30 kat sini. Okey. Okey, 30 kat sini. Okey, 30. Okey, kita tengok objek yang kedua pula. Neutral axis di tengah-tengah. Okey. Tapi objek yang kedua ni, kita nak dapatkan centroid dia, kena bahagi 2 dia punya tinggi. 20 bahagi 2,
juga 10. Jadi kena tambah tinggi objek ketiga, kena tambah tinggi objek yang keempat. Jadi tambah 20, tambah 20. Okey. Dia 50 lah. 10 tambah 20 tambah 20. Begitu juga dengan objek yang pertama. Okey. Begitu juga dengan objek yang pertama. 20 bagi 2 untuk dapatkan centroid. Jadi 20 bagi 2 sama dengan 10. 10 campur dengan tebal objek yang kedua, campur tebal objek yang ketiga, campur tebal objek yang keempat. Jadi 10 campur 20 campur 20 campur 20 sama dengan 70. Okey. Ini macam mana kita kira dia. Okey. Okey. Objek ni segi 4, yang disatukan. Objek ni adalah segi 4 yang disatukan. Jadi kalau kita nak kira moment of inertia, kita nak kira dia punya I untuk objek rectangular yang simetri atas dan bawah, kiri dan kanan. Kita hanya menggunakan formula I sama dengan BD kuasa 3/12 saja. Kita tak perlu buat table. Dengan I dia senang kita cari kalau di simetri. BD kuasa 3/12. B dia berapa? B dia kita anggap 8 layer objek ni sebagai satu objek. So B dia adalah 80. D dia adalah tinggi ke 88 ni semua sekali. Yang kita anggap dia sebagai satu objek, bersama dengan D dia 160. D kuasa 3. Jadi 160 kuasa 3 bahagi dengan 12. Bahagi dengan 12. So kira baru kita dapat moment of inertia. Okey, kat sini ada di satu formula FV. FV bersama dengan VQ bahagi dengan IB. IB. I ni adalah I ni tadi yang dah kira, baru kira tadi. B ni adalah dia punya lebar semula. Masukkan lagi sekali dia punya lebar 80 ni. 80 ni yang atas. Ni B. Masukkan semula ni B. V diberi dalam soalan. 40 kN. Ataupun kalau nak tukar kepada Newton, 40,000 lah. 40 darab 1000, 40,000. Q. Berapa Q? Q kita kena kira dulu. Nanti kita akan kira. So kita ada V, kita ada I ni 27.31. Kena kira berdasarkan BD kuasa 3/12 dapat I. B ada dalam objek ni lah. Objek ni lebar dia apa? Lebar dia 80. Lebar dia 80. So masukkan. Cuma yang tak ada Q. Dan kita nak cari FV. Betul kita nak cari FV. Kita nak cari shearing stress. Shearing stress ni FV. So kita kena cari Q. Macam mana nak cari Q? Nak cari Q. Q1. Ada 8 tapi neutral axis di tengah-tengah. Jadi bila kita kira yang objek 4 ni, dia sama dengan objek 4 yang atas. Objek 3 dia sama dengan objek 3 yang bawah. Objek 2 sama juga atas dan bawah. So kita kena kira 1, 2, 3, 4 kali. Kalau kita tengok kat sini 1, 2, 3, 4. So ada 4 Q. Nak kena kira Q. Q ni apa? First moment area. Kena kira first moment area Q. Kena kira 4 kali. B, kamu tengok sini 80. First moment area adalah setiap layer ni, kalau I ni adalah second moment of area. Dengar, I ni adalah second moment of area. Dia punya formula adalah BD kuasa 3/12. Kalau Q dia adalah first moment area. First, tadi second moment area, yang Q adalah first moment area. Macam mana nak kira first moment area? B D darabkan dengan yang 70 ni adalah radius of gyration.
darabkan dengan radius of gyration. Apa dia radius of gyration? Radius of gyration adalah perbezaan centroid, keseluruhan, perbezaan centroid keseluruhan ke centroid section. Contoh kat sini, perbezaan daripada garisan ini, neutral axis, ke centroid section. Centroid section 1 contoh. Centroid section 1 ni di tengah-tengah objek 1 ni. Di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah objek 1 ni ke neutral axis ni berapa jauh dia? 70. Itu adalah radius of gyration. Jadi D ni pun kena ambil bisection. Kalau kat sini 20, 20. Kalau sini contoh objek yang kedua ni 40, D dia bukan jadi 40 lah. Mengikut objek ni kebetulan semuanya adalah 20. Kebetulan semuanya adalah 20. Jadi yang ni kena tengok bisection. Section 1 B dia 80, D dia 20. Radius of gyration daripada centroid ke neutral axis adalah 70. So 80 darab 20 darab 70. Kena buat setiap setiap layer. Kena buat setiap layer. Kemudian kita hanya perlukan Q tadi. Kita hanya perlukan Q. Tapi Q ni ada 4. Ada Q1, Q2, Q3, Q4. So sama juga dengan FV. So akan ada FV1, FV2, FV3, FV4. Masukkan nilai Q1, kamu akan dapatkan shear strength untuk layer yang pertama kat sini. Shear strength dekat, kamu akan dapat shear strength dekat sini. Kamu akan dapat shear strength dekat situ. Untuk layer yang pertama. Kemudian kamu buat Q2. Buat pula Q2. Tapi kena tambah Q1. Kena tambah Q1. Ini yang paling ujung. Kena tambah daripada Q1. So kira lah Q2 campur Q1. Nanti Q3 akan campur semula lagi. Kamu akan tengok Q2 dan Q2. Yang Q4 akan campur Q3. Yang Q4 akan campur Q3. Begitu kira dia. Kita tengok Q2 akan campur Q1 untuk dapatkan Q2 ni. So dah dapat Q2 192,000 mm². Kita kira FV2. Kita kira FV2 dapatlah 3.5156. 3.5156 ni adalah shear strength dekat sini. Shear strength dekat situ. Shear strength dekat situ. Untuk kira Q3, macam tadi juga, campur dengan Q2 dapat Q3. First moment area dekat point tu campur dengan Q2 dapat Q3 240,000. So kita akan kira FV3. FV3 ni masukkan Q3 daripada formula yang kita dah simplify ni. Sorry. Yang ni Q dia adalah Q3, yang depan ni masih sama. So dapat shear strength 3 4.3945. Itu kat sini lah. Shear strength objek ni dengan untuk objek 3. Untuk objek 3. Yang keempat adalah dekat-dekat dia punya neutral axis. 4 dengan 4. Tetapi kena untuk kira first moment area kena campur Q3. Kena campur Q3. BD darab dengan radius of gyration 80 darab 10 campur 10. Darab 10. Kemudian campur Q3, kamu akan dapat Q4. Macam tadi juga sama, dapat Q4 256,000. Masukkan Q4
Okey, ini tadi sama, cuma kat belakang saja tukar Q4. So dah dapat shear strength objek 4.6875. Okey, dia makin meningkat macam tu lah. Okey. Okey, shear strength yang paling tinggi kat atas ni. Susahnya nak klik ni. Okey, FV4, nilai FV4 yang dapat tu. Okey, shear strength, nilai shear dekat sini. Okey, dekat 4 versus 4. Okey, dah dapat layer 4. Okey, dah dapat layer 4. Okey, ini untuk checking saja. Okey, untuk checking saja boleh guna formula ni, tapi bila guna formula ni kamu akan dapat dekat neutral axis saja. 3V bahagi dengan 2BD ni kamu akan dapat dekat neutral axis. Okey, dekat neutral axis adalah sama dengan shear strength dekat layer 4. Jadi sepatutnya nilai yang kat sini sama dengan nilai kat sini dekat for rectangular section. Okey, bila kamu pakai formula ni dia akan dapat dekat neutral axis. Okey, jadi ini untuk checking saja, dia akan sama dengan FV4. Okey, jadi bila kamu checking untuk neutral axis 3V bahagi dengan 2BD ni formula masukkan value V 40,000, masukkan nilai B 80, masukkan nilai D ni kena masukkan total punya objek tadi lah 160. So kamu akan dapat dekat tengah-tengah saja, dekat bukan tengah-tengah, dekat neutral axis. So 4.6875. So akan sama dengan layer 4. Layer 4 juga dekat neutral axis. Jadi kalau ni sama dua ni, so jawapan kamu adalah betul lah. Tapi kalau tak buat pun yang bawah ni, sebenarnya jawapan dia nak kat sini saja, yang atas ni, FV1, FV2, FV3, FV4. Okey, dekat sini, dekat sambungan 1 dengan 2, sambungan 2 dengan 3, sambungan 3 4, sambungan 4 dengan 4. Okey,